Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal 'amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma harimna lazata ma'siyatik warzuqna lazata ta'atik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, al-aman 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 ya hafiz. Ya mujib qallisna minal waba wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah sekali lagi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan nikmat pemberiannya dapat lagi kita berada dalam majlis pengajian ini. Mudah-mudahan dengan keberadaan kita dalam majlis ini, mudah-mudahan kita sentiasa istiqamah sehinggalah Allah mengambil nyawa kita insya-Allah. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pengajian kita daripada kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid darain amin. Iaitu masih lagi berkenaan dengan muka surat 156, iaitu selepas daripada 5 syarat dalam kita memilih sahabat tu, sekiranya tidak dijumpai ataupun tiada jalan, maka disebutkan oleh Imam Ghazali ada 2 jalan. 2 jalan yang perlu dipilih. Yang pertama adalah beruzlah. Beruzlah iaitu mengasingkan diri daripada orang ramai, kerana disitulah letaknya keselamatan. Yang ini apabila masyarakat dah rosak, masyarakat sudah tak dapat diselamatkan lagi, maka ada 2 jalan. Yang pertama uzlah, iaitu mengasingkan diri daripada orang ramai. Maksudnya kita tak bercampur dengan orang ramai, duduk di tempat yang terasing. Maknanya pada ketika itu jaga diri sendiri saja. Jaga diri sendiri dan dengan keluarga saja. Itu yang pertama, beruzlah. Yang kedua, bergaul dengan orang ramai mengikut kedudukan masing-masing yang berdasarkan kepada 3 pembahagian. Ini yang kedua ni, bergaul juga dengan masyarakat, bergaul juga dengan orang ramai, tetapi ikut keutamaan masing-masing. Ikut keutamaan masing-masing berdasarkan kepada 3 pembahagian. Yang pertama, saudaramu untuk akhiratmu, maka janganlah engkau perhatikan padanya kecuali hal-hal agama. Yang pertama, saudara untuk akhirat. Maknanya kita bergaul dengan manusia yang dilihat pada hal agamanya. Hal agamanya. Yang kedua, saudaramu untuk duniamu, maka janganlah engkau perhatikan padanya kecuali hanya akhlak yang baik. Yang pertama tengok pada agama, yang kedua tengok pada akhlak yang baik. Yang ketiga, saudaramu untuk kejinakan hatimu, maka jangan engkau perhatikan padanya kecuali hanya keselamatanmu dari kejahatannya, fitnah dan keburukannya. Mana yang ketiga ni, bergaul sekadar keperluan saja. Lain daripada tu elakkan. Apatah lagi kalau ada unsur-unsur kejahatan, fitnah, keburukan dan sebagainya.
Kemudian Imam Ghazali mengatakan lagi, di dalam perumpamaan lain manusia itu terbagi kepada 3. Maksudnya 3 pembahagian tadi. Imam Ghazali bagi lagi perumpamaan yang lain, iaitu yang pertama, orang yang seumpama makanan asas yang tidak boleh tidak daripadanya. Maknanya di kalangan manusia ni ada golongan manusia yang seumpama makanan asas. Yang mana makanan asas ni kita perlu, kita wajib dapatkan. Kalau kita tak dapatkan makanan asas ni, kita kebulu, kita tak dapat makan. Jadi ada manusia yang seumpama makanan asas, memang kita perlu kepada dia, kita perlu bergaul dengannya. Apa manusia yang disebut seumpama makanan asas tadi adalah orang-orang yang alim ulama, yang faham tentang agama, kemudian orang yang berakhlak baik. Ini yang orang yang diumpamakan makanan asas, yang tak dapat tidak kita perlu kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang seumpama ubat yang diperlukan pada masa-masa tertentu saja, bukan setiap masa. Ubat ni ketika mana sakit kita makanlah, tak sakit tak makan. Tak ada orang tak sakit pun dia makan ubat juga, tak. Ubat ni maknanya ketika sakit saja, tak sakit tak makan. Tapi lebih baik jaga kesihatan supaya tak ambil ubat, itu lebih baiklah. Itu lebih baik. Tapi kalau dah terlajak sakit, terpaksa ambil ubat dan terpaksa makan ubat. Dan ubat tu kita makan ketika kita sakit. Tak sakit kita takkan makan ubat lah. Lebih daripada 3 bulan kita buang ubat tu, ataupun hantar ke tempat yang sepatutnya kan. Jadi maknanya ada golongan manusia yang seumpama ubat. Kita perlu pada dia ketika tertentu saja, bukannya setiap masa kita perlukannya. Contohnya apa? Contohnya kita perlukan keperluan-keperluan tertentu, kita jumpa manusia tu ketika itu sajalah. Lepas pada tu kita tak jumpa dah, tak berurusan dah dengan orang tersebut. Itu golongan manusia yang kedua. Golongan manusia yang ketiga, orang yang seumpama penyakit yang perlu dihindari daripadanya. Golongan manusia ketiga ni seumpama penyakit ataupun parasit lah, yang bawa penyakit ataupun yang berpenyakit, ataupun menjadi penyebab kepada orang lain akan dapat penyakit, macam virus lah. Namun demikian, terkadang seseorang hamba itu dibalakan dengan suatu penyakit, walaupun penyakit itu tidak disenanginya dan tidak ada manfaatnya. Golongan manusia yang ketiga ni, walaupun kita jauhkan diri daripada dia, walaupun kita tak bercampur gaul dengan dia, kadang-kadang kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan berjumpa dengan golongan ni. Macam mana kita dibalakkan dengan suatu penyakit, contohnya COVID. Semua orang dapat kan, kena COVID juga. Ada kadang-kadang kita dah jaga, kita dah jauhkan, tapi dibalakkan juga. Maka perlulah seseorang itu mengambil langkah-langkah yang bijak supaya ia dapat selamat daripadanya. Maknanya orang yang ketiga ni kita kena jauhkan dulu, kena jauhkan sedaya upaya. Tapi kalau terjebak juga ataupun tersangkut juga dengan orang yang macam ni, kena ada langkah-langkah yang bijak untuk menghindarinya, supaya selamat daripadanya. Tetapi di dalam penyakit itu ada satu rahsia besar, seandainya engkau mampu menghadapinya, iaitu apabila engkau cuba memperhatikan keadaannya dan kesannya yang buruk, lalu sesudah itu engkau pun menjauhkan diri daripadanya. Dan kadang-kadang kata Imam Ghazali, penyakit ni ada rahsia dia lah, ada hikmah dia. Itu pun bagi orang yang berfikir. Maknanya kalau kata dia tak ditakdirkan terkena penyakit, dia tak tahulah kan, dia tak boleh cerita pada orang lain penyakit ini sekian-sekian, macam mana nak jaga dia dan sebagainya. Jadi bila terkena penyakit tersebut, maka dia tahulah hikmah-hikmah dia. Begitu juga kalau kita dah menghindari golongan-golongan yang ada diumpamakan penyakit ni, kita dah sedaya upaya hindarkan, tapi kita terjebak juga. Bila terjebak, kita kena ambil hikmah-hikmah dia.
apa faedah-faedah yang kita dapat daripada ketentuan yang Allah Ta'ala dah tentukan tu. Maknanya daripada situ kita belajarlah apa, dan daripada situ kita dapat menceritakan kepada orang lain supaya orang lain pun tak terjebak, tak terkena penyakit ataupun tak bercampur gaul dengan golongan manusia yang seumpama penyakit ini. Jadi maknanya dalam golongan manusia ni ada tiga perumpamaan ni, ada tiga golongan ni. Yang mana kita kena pandai pilih lah. Pandai pilih untuk selamat agama kita, untuk selamat kehidupan kita dunia dan akhirat. Pernah orang bertanya kepada Nabi Isa AS, siapa sebenarnya yang mengajarkan adab kepadamu? Lalu baginda menjawab, tidak ada seorang pun yang mengajarkan adab kepadaku, tetapi apabila aku perhatikan kejahilan, maksudnya tidak beradab, orang yang jahil, maka timbullah di dalam diriku perasaan mahu menjauhkan diri daripadanya. Ini yang dikatakan hikmah daripada sesuatu keadaan kita dapat belajar. Apa perkara, apa faedah yang kita dapat belajar. Maknanya kita kena jadi orang yang ada akal fikiran lah, baru kita dapat ambil hikmah-hikmah daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam kehidupan kita. Dan kita dapat jadikan pengajaran untuk kehidupan-kehidupan yang seterusnya. Itu maksud daripada perkataan Nabi Isa AS ni. Sungguh benar perkataan Nabi Isa AS ini. Jikalau orang ramai menjauhkan diri daripada membuat apa-apa yang mereka benci, orang lain membuatnya terhadap diri mereka, nescaya sempurna sekalian adab dan masyarakat tidak perlu lagi kepada orang yang mengajarkan adab kepada mereka. Tapi ini payahlah. Ibaratnya mustahil lah. Ibaratnya mustahil. Mana kata kalau kata setiap orang dia ada satu kebencian yang mana kalau orang buat satu perkara tersebut kepada dia tak suka, begitulah juga dia tak akan buat pada orang lain. Kalau semua orang ada perasaan benci sesuatu perkara buruk, tak nak berlaku kepada dia, dan dia juga tak nak berlakukan perkara buruk itu kepada orang lain, nescaya tak adalah orang yang perlu mengajar kepada manusia ini tentang adab. Tapi tak akan berlaku lah. Oleh sebab itulah Allah Ta'ala utuskan pada manusia ni 124 orang ribu Nabi. Tujuannya apa? Tujuannya nak didik manusia lah, nak bawa manusia tu balik kepada jalan Allah SWT. Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala menyebutkan walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut. Allah Ta'ala utuskan tiap-tiap umat. Tiap-tiap umat ni tak ada umat yang tak ada nabi. Semua umat tu ada nabi. Dan setiap nabi-nabi tu mengajak manusia kepada mentauhidkan Allah. Sebab tu dalam Quran sebut inna dina 'indallah Islam. Sesungguhnya agama yang benar tu di sisi Allah tu adalah Islam. Tidak ada yang lain daripada itu. Baik, selesai. Kemudian tugas yang kedua. Tugas yang pertama tadi, kita nak pilih ciri-ciri sahabat yang disebut oleh Imam Ghazali tu. Kemudian kalau tak jumpa, ada dua jalan. Uzlah dengan bergaul dengan manusia kadar-kadar tertentulah. Kemudian tugas yang kedua ni apabila kita dah jumpa benar-benar sahabat, tugas yang kedua ni adalah cara menunaikan hak-hak persahabatan. Jadi bila kita dah bersahabat, kita kena tunaikanlah hak-hak persahabatan. Sebagaimana hak orang Islam terhadap orang Islam, dia ada juga hakul muslim alal muslim. Hak orang Islam terhadap orang Islam, hak orang hidup terhadap orang mati dan sebagainya. Jadi hak dalam persahabatan pun ada. Yang pertama, mengenali hak persahabatan. Kena kenal hak persahabatan. Apabila telah terjalin persahabatan antara kamu dengan sahabatmu, maka wajiblah ke atasmu menunaikan beberapa hak persahabatan, dan wajib pula dijaga adab-adab dalam menunaikan hak-hak itu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul aqwaini masalul yadaini taghsilu ihdahumal ukhra.
Nabi mengatakan perumpamaan dua orang yang bersaudara itu ialah perumpamaan kedua-dua belah tangan, di mana yang satu mencuci yang lain. Ada riwayat Abu Mansur Ad-Dailami dalam Musnad Firdaus. Nabi bagi perumpamaan yang mudah untuk kita faham. Hak dalam persahabatan tu, perumpamaan dua bersaudara, perumpamaan dua-dua belah tangan, yang di mana satu tangan mencuci yang lain. Satu tangan mencuci yang lain. Contohnya kita ambil wuduk. Boleh ke ambil wuduk tadah tangan macam tu je? Tangan kiri tak gosok, tak sapu, tak ratakan air, tak boleh. Begitu juga tangan kiri, kena guna tangan kanan. Gitu perumpamaan dia. Jadi hak bersaudara pun begitulah. Dan Nabi SAW pernah masuk ke dalam hutan. Lalu baginda mengambil dua bilah kayu miswak. Kayu miswak, kayu sugi lah. Yang satu bengkok dan yang satu lagi lurus. Jadi maknanya kayu miswak, kayu sugi ni, saya dah sebutkan dulu, boleh dijadikan daripada pohon zaitun, pohon tamar, kayu arak. Yang kita guna ni kebanyakan adalah daripada kayu arak. Boleh. Ataupun ranting-ranting kayu yang ada di tempat kita, ranting mempelam ke, ranting mangga ke, boleh. Asalkan dia pertama tak beracun lah. Yang kedua dia punya apa nama tu, kita panggil apa, tu lembut. Dia punya tu lembut, tak membahayakan, tak melukakan. Boleh. Apa nama, tidak ada masalah. Jadi Nabi masuk dalam hutan, Nabi ambil satu ranting, Nabi dijadikan dua bilah kayu miswak. Ada dua, satu bengkok, satu lurus. Dan adalah bersama Rasulullah SAW pada ketika itu beberapa orang daripada sahabatnya. Kemudian lalu Nabi SAW memberikan kepada salah seorang sahabatnya kayu miswak yang lurus, dan baginda menahan kayu miswak yang bengkok untuk kegunaan dirinya sendiri. Ini pengajaran daripada Nabi. Kita tengok Nabi SAW ni Nabi, pangkat Nabi tinggi pada sahabat, tinggi daripada segala-galanya. Satu, dia kedudukan pangkat. Yang kedua, Nabi SAW ni orang yang paling hampir dengan Allah SWT, dekat dengan Allah Ta'ala. Tak ada orang lain lagi lah yang dekat dengan Allah Ta'ala melainkan Nabi. Jadi di situ pun kita dapat tengok bagaimana tawaduknya Nabi SAW. Bagaimana Nabi mengutamakan orang lain melebihi daripada diri Nabi SAW sendiri. Maknanya Nabi boleh saja nak ambil kayu miswak yang lurus tu. Setakat kayu miswak lurus tu, apa sangat sahabat nak petikai kan? Boleh saja Nabi nak ambil, dan boleh saja sahabat tidak petikai kan sekadar kayu miswak yang lurus tu. Tapi Nabi bagi yang lurus tu kepada sahabat, Nabi ambil yang bengkok. Nabi ambil yang bengkok. Maknanya kalau dalam hal sekecil itu Nabi teliti, apatah lagi perkara yang besar. Dan perkara yang besar. Jadi teladannya sini, kalau seorang pemimpin dia gitulah. Hal-hal yang kecil. Begitupun kalau dia ambil berat, perkara yang besar pun dia akan ambil berat juga. Maknanya dia jaga kepentingan orang lain melebihi kepentingan dirinya sendiri. Jadi Nabi jaga kepentingan orang lain melebihi kepentingan Nabi sendiri. Maka sahabat itu lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sebenarnya engkau lebih berhak untuk mengambil kayu miswak yang lurus ini daripadaku." Sahabat ni pun dia sedar diri. Walaupun Nabi bagi, dia boleh saja terus ambil, tanpa perlu berkata apa-apa, kan? Tapi dia sedar diri. Oleh kerana dia sedar diri, dia berkata kepada Nabi, Nabi lebih layak daripada dia. Ini orang kata sahabat ni. Oleh sebab tu mereka ni layak jadi sahabat. Sebab mereka ni orang yang sedar diri. Orang tahu diri lah. Tahu diri dan menghargai orang lain. Lalu apa kata Nabi SAW? Nabi menjawab apa? Ma min sahibin yashabu sahiban walau sa'atan min naharin illa su'ila an suhbatihi hal aqama fiha haqqallahi ta'ala au adha'ahu.
Nabi mengatakan apa? Tidak ada seorang jua pun yang bersahabat dengan orang lain walaupun hanya satu saat saja. Satu saat saja, kecuali dia akan ditanyai pada hari kiamat nanti tentang persahabatannya itu. Apakah ia telah menunaikan padanya hak Allah Ta'ala ataupun tidak. Nabi ni dah maksum, tak ada dosa. Kalau sekadar kayu sugi, apalah sangat, kan? Maksum. Tapi tak, Nabi tetap jaga. Walaupun Nabi dah ada jaminan, Nabi tetap jaga. Itu yang dikatakan tadi, walaupun sekecil-kecil perkara, dijaga oleh Nabi SAW. Kerana Nabi akan jadi tauladan kepada umat, maka Nabi jaga walaupun sekecil-kecil perkara. Kerana itu juga di akhir hari kiamat nanti akan ditanya tentang hak dalam persahabatan, dah ditunaikan ataupun tidak. Dan sabda Rasulullah SAW lagi, Mas tahabasnani qattu illa kana ahabbahuma ila Allah Ta'ala arfaquhuma bi sahibihi. Tidak bersahabat dua orang yang bersahabat kecuali yang lebih dicintai di sisi Allah Ta'ala ialah orang yang lebih lemah lembut dengan sahabatnya. Yang lebih lemah lembut dengan sahabatnya. Maknanya sentiasa buat baik dengan sahabat dia, walaupun kadang-kadang mengorbankan diri dia. Mengorbankan diri dia. Oleh kerana itu kita tengok pula adab-adab bersahabat. Adab-adab dalam bersahabat ini, iaitu seorang sahabat mestilah menjaga adab-adab terhadap sahabatnya, iaitu bahawa ia pertama mengutamakan sahabat dengan harta bendanya. Diutamakan sahabat dia dengan harta benda dia. Jikalau dia tidak kuasa berbuat demikian, maknanya kalau dia tak berkemampuan dalam sudut harta benda, maka sekurang-kurangnya hendaklah dia memberikan kepada sahabatnya apa-apa yang lebih daripada hajat dirinya. Maknanya kalau dia ada harta benda, Allah bagi rezeki lebih pada di sudut harta benda, maka dia utamakan sahabat dia di sudut harta benda dia. Kalau dia tak berkemampuan, dia buatlah apa yang kadar lebih daripada hajat diri dia. Yang kedua, menolong sahabat dengan diri pada segala hajatnya dengan cara bersegera. Sebelum berkehendak sahabatnya bahawa ia meminta tolong akan dia. Ni lenggok-lenggok bahasa ni dia ikut lenggok kitab lama sikit lah. Dia maksud di sini, dia tolong sahabat dia tu ketika mana sahabat dia berhajat, ada hajat, dengan cara segera, pantas. Sahabat dia ada hajat, dia terus bantu. Sebelum sahabat dia minta tolong dia dah bantu. Maksudnya dia dapat maklumat awal lah, sahabat dia ada perlukan bantuan apa-apa semua dan sebagainya. Belum sahabat dia bagi tahu, cerita pada dia dah tahu. Dia dah bagi pertolongan. Ini sahabat yang baik. Yang ketiga, menyembunyikan rahsia sahabatnya. Dia kalau sahabat, dia sembunyikan rahsia sahabat dia. Apa jua rahsia sahabat dia sembunyi. Maksud rahsia di sini maknanya aib-aib yang boleh diberi nasihat lah. Aib-aib yang boleh diberi nasihat ataupun rahsia-rahsia di sudut harta benda dan sebagainya. Itu maksud dia sembunyikan rahsia sahabat dia tu. Bukan maksudnya kalau sahabat dia buat jahat, dia diam macam tu saja. Dia bagi teguran, dia wajib bagi teguran. Tapi dia tak cerita lah dengan orang lain, tak sebar sana sebar sini. Tapi kalau dalam politik ni susah nak cari orang sembunyi rahsia. Susah. Jadi kita boleh ambil iktibar. Yang keempat, menutup keaiban sahabatnya. Menutup keaiban sahabatnya. Maknanya dia tutup aib tu. Dia tahu aib sahabat dia wajib bagi teguran. Tapi dia tak cerita dengan orang lain. Aib yang tak memudaratkan orang ramai lah. Kalau aib yang memudaratkan orang ramai, itu dia kena ada cara lain. Aib yang tak memudaratkan orang ni contohnya sahabat dia buat perkara tak sepatutnya buat sendiri-sendiri, buat seorang-seorang ke,
buat benda tak elok seseorang, dia nasihat kan. Dia tak ceritalah pada orang lain, ataupun dia tak ambil video ke dia sebar pada orang lain, tu taklah. Kan. Itu maknanya menutup aib sahabat dia. Tapi dia tak boleh diamkan diri, dia kena wajib tegur. Kalau dia diamkan diri, dia takut nak tegur, itu bukan sahabat yang baik. Itu bukan sahabat yang baik. Dia takut nanti dia tegur, sahabat dia tak nak kawan dengan dia, tak nak bersahabat dengan dia. Ini bukan sahabat yang baik. Yang kelima, berdiam daripada menyampaikan perkataan orang lain yang mencela sahabatnya. Maknanya kalau ada orang cela sahabat dia, dia dengar, dia tak cerita pada sahabat dia. Sebab kalau dia cerita pun apa faedah dia? Kan, ada orang kutuk, ada orang mengata kutuk kawan baik dia, sahabat baik dia, dia dengar, dia tak pergi cerita, dia diam macam tu je, biar orang kata apa, lalu dia bawa dia angin saja. Sebab kalau dia cerita pun tak selesai masalah, boleh bawa bergaduh. Lebih baik dia diamkan saja. Dia diamkan saja. Ini sahabat yang baik. Kalau dia bawa cerita, itu dah nanti jadi cerita lain. Yang keenam, menyampaikan segala perkataan orang lain yang memujikan sahabatnya. Tapi kalau perkataan yang baik-baik, disampaikan. Dia disampaikan. Yang ketujuh, mendengar dengan baik akan perkataan sahabatnya ketika ia bercakap-cakap. Maknanya jadi pendengar yang baik lah. Jadi pendengar yang baik. Yang ke-8, meninggalkan berbantah dengan sahabatnya. Maknanya tak suka berbantah, tak suka bertengkar. Kalau hal itu dapat diselesaikan dengan cara baik, diselesaikan dengan cara baik. Yang ke-9, memanggil sahabatnya dengan nama yang terlebih disukainya. Panggil dengan nama yang disukai. Ini sahabat. Yang ke-10, memuji sahabatnya dengan apa yang diketahui daripada kebaikannya. Maknanya kalau sahabat dia buat baik, dia pujilah. Tapi bukan dalam istilah bodek. Puji itu maknanya puji ikhlas lah, perkara yang baik yang dibuat harus dipuji. Yang ke-11, berterima kasih kepada sahabatnya atas segala kebaikannya. Maknanya kalau sahabat dia buat baik pada dia, bantu dia, bagi pertolongan kepada dia, dia wajiblah berterima kasih. Sebab tu dikatakan orang yang tak berterima kasih kepada manusia, orang tu tak berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Maknanya kalau orang buat baik pada kita, orang bantu kita, kita wajib terima kasih. Kita wajib bersyukur. Terima kasih tu bersyukurlah. Maknanya kalau kita tak berterima kasih, seolah-olah kita tak berterima kasih dengan Allah Ta'ala. Sebab dia datang bantu kita pun, siapa yang dorong? Siapa yang gerak hati dia? Allah SWT gerakkan hati dia. Jadi kita patut berterima kasih. Yang ke-12, mencegah orang lain apabila ia mahu mengumpat sahabatnya, seperti ia membela dirinya sendiri. Kalau ada orang lain nak mengumpat, nak mengata ataupun memfitnah atau mengata sesuatu yang tak benar, dia wajib bela lah. Dia wajib bela. Tapi apa yang dikatakan tu dia tak ceritalah kepada sahabat dia. Dia bela di hadapan orang yang mengumpat tu. Yang ke-13, memberi nasihat dengan cara yang lemah lembut dan dengan bahasa yang halus apabila ia berkehendak menasihati sahabatnya. Maknanya kalau dia patut nasihatkan sahabat dia, dia nasihat dengan baik, nasihat dengan lemah lembut. Tapi kena berprinsip lah. Kena berprinsip. Maknanya yang salah tetap salah, yang tak salah, tak salah lah. Tu kena berprinsip. Tapi dengan cara baik, dengan cara hikmah. Yang ke-14, memaafkan dari kesilapan dan kesalahan sahabatnya, maka janganlah ia mencelanya. Maknanya maafkan kesilapan, kesalahan yang maknanya yang patut diberi kemaafan. Diberikan kemaafan, janganlah dicela. Sebab walaupun dah bersahabat, tak ada orang yang tak buat salah silap. Tak ada orang yang tak buat salah silap. Nabi SAW seorang aja. Hatta di kalangan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in pun ada salah silap. Tapi kita tengoklah bagaimana antara sahabat saling memaafkan. Yang ke-15, mendoakan sahabatnya apabila ia duduk bersendirian, ketika sahabatnya itu masih hidup ataupun setelah ia mati. Maknanya
dia sentiasa doakan sahabat dia, doakan kebaikan. Sama ada sahabat tu dia masih hidup ataupun dah meninggal, dia tetap doakan untuk sahabat dia. Ini yang dikatakan sahabat dunia akhirat. Tak rugi kita doakan orang lain, kerana doa yang kita doakan orang lain tu kita juga dapat diaminkan oleh para malaikat. Jangan kita rasa, alah, aku doakan dia, dia tak doakan aku pun, padahal malaikat dah aminkan untuk kita. Itu yang kita tak sedar tu. Ada orang tak sedar, bila dia doakan, ya Allah, kayakanlah sahabat aku. Allah, ruginya aku tak minta doa untuk aku, padahal malaikat dah aminkan dia. Kan? Ya Allah, sembuhkanlah sahabat aku. Malaikat dah aminkan untuk kita. Setiap doa-doa yang kita panjatkan untuk sahabat kita tu ataupun untuk sesiapa sajalah, malaikat dah aminkan pun untuk kita. Maknanya manfaat tu kita juga dapat. Jangan risau. Sebab tu dalam adab berdoa, jangan doa kecelakaan. Kalau kita doakan kecelakaan pada orang lain, malaikat aminkan untuk kita juga. Itu yang bahaya dia. Itu yang bahaya dia. Tapi orang tak sedar. Dia ingatkan bila dia doa untuk orang lain, orang tu lah yang kena, dia tak kena. Tak. Dia akan kena juga. Dia akan kena juga. Kecuali dia orang yang teraniaya. Itu lain. Dia orang teraniaya, dia doakan. Tapi doa pun kena patut-patutlah. Jangan doa terlampau. Saya dah sebutkan dulu. Kalau kita teraniaya, kita doa yang patut-patut. Kalau kita doa terlampau, Allah ni Maha Adil. Walaupun orang tu buat zalim kat kita, tapi kalau kita doa terlampau, melepasi apa yang sepatutnya, kita juga akan dipertanggungjawab di akhirat nanti. Itu yang dikatakan Allah Ta'ala Maha Adil. Orang yang zalim dengan kita tadi dah terbalik, kita pula yang zalim pada dia. Sebab kita doa terlampau, lebih daripada had. Memang dia buat zalim pada kita. Jadi kalau kata orang buat zalim pada kita, kita nak doa ni, kita doa umum saja. Ya Allah, ya Tuhanku, dia dah buat zalim pada aku. Engkau lebih mengetahui apa yang sepatutnya. Doa secara umum. Allah Ta'ala maha mengetahui, Maha Adil, biar dia yang tentukan. Jangan kita pula tentukan, ya Allah, dia dah buat zalim pada aku, matikanlah dia dalam keadaan terjelir lidah dan sebagainya. Kita pula yang tentukan. Kita bukan tahu pun daripada A sampai Z. Kan? Allah Ta'ala yang tahu. Kan? Jadi kena berpada-pada. Kena berpada-pada. Jangan nanti takut kita di akhirat nanti kita terbalik. Di dunia dulu aku orang yang dizalimi, tiba-tiba di akhirat kita yang orang yang jadi zalim. Itu bahaya dia. Kemudian yang ke-16, mengekalkan kecintaan terhadap keluarga sahabatnya setelah kematian sahabatnya. Maknanya kalau kita kenal rapat dengan sahabat kita, kita tahu keluarga dia, bila dia dah meninggal, macam mana semasa dia hidup kita buat baik pada dia, masa dia dah meninggal, ada anak isteri dia, ada keluarga dia, macam itulah kita buat baik pada dia. Yang ke-17, jangan suka memberatkan sahabatnya dengan bebanan dan tanggungjawab. Bahkan adalah ia meringankan darinya supaya ia sentiasa senang hati kepadanya. Maknanya kita tak suka menyusahkan sahabat kita. Tapi kalau dia sahabat yang baik, dia akan sama-sama dengan kita lah. Tapi maknanya tindakan daripada kita tu, kita tak suka susahkan dia. Kita permudahkan urusan dia, kita senangkan hati dia. Yang ke-18, menyatakan rasa kesukaan dengan segala yang menyukakan hati sahabatnya, dan juga menyatakan rasa kesusahan pada segala yang menyusahkan hati sahabatnya. Ini maknanya kata apa? Senang sama senang, susah sama susah. Jadi nak tahu sahabat baik tak baik ni, kita tengok ketika mana kita susah. Itu baru real sahabat. Kalau time susah tu dia memang ada dengan kita, tak lari walaupun sinci, dia memang sahabat kita lah. Tapi kalau time senang dia dengan kita, time susah dia tak nampak batang hidung, tu kena hati-hatilah, kena hati-hati. Yang ke-19, menyamakan antara hakikat kecintaan yang wujud di dalam hati dengan apa yang nampak di luar. Maka dengan itu barulah kecintaan itu dianggap benar. Maknanya kalau kita suka kasih pada sahabat kita, bukan sekadar zahir saja, tunjuk sayang, tunjuk kasih, tunjuk suka, tapi dalam hati pun sama. Jangan kita macam itulah kita muamalah dengan orang pun. Kita tunjuk je zahir kita suka dengan orang, kita baik dengan orang, tapi dalam hati tu tak. Jangan.
Zahir dan batin. Zahir dan batin tu kena sama, barulah namanya ikhlas. Barulah namanya ikhlas. Yang ke-20, memulakan memberi salam ketika ia menemui sahabatnya. Kita dulu yang mula bagi salam. Kita dulu yang mula bagi salam. Sebagaimana Nabi SAW dengan sahabat. Nabi SAW dengan sahabat ni, tak pernah sahabat dapat jadi orang pertama bagi salam. Nabi dulu yang bagi salam. Nabi dulu yang bagi salam. Yang ke-21, meluaskan tempat duduk kepada sahabatnya ketika ia masuk ke dalam majlis, dan adalah ia berpindah dari tempat duduknya itu ke tempat yang lain ketika ia tidak dapat berbuat demikian. Maknanya dia utamakan sahabat dia dalam apa-apa jua majlis. Dia bagi tempat duduk dan sebagainya. Tapi yang ni kena ingat, ini dalam urusan dunia. Dalam urusan akhirat, kita kena utamakan diri kita. Contohnya penuhkan saf. Duduk saf pertama, kita kena utamakan kita. Tapi kita ni terbalik. Pergi dulu lah. Dalam urusan dunia, kita nak jadi orang yang faham tak? Kita ni terbalik. Kalau bab akhirat, kita bagi orang dulu. Ini masalah kita. Dalam masalah akhirat tak boleh buat macam tu. Salah kita bagi keutamaan pada orang lain untuk penuhkan saf. Dalam keadaan kita boleh penuhkan saf. Itu sebagai satu contoh. Ataupun dalam keutamaan kita ada keupayaan. Contohnya, kita ada kemampuan untuk jadi imam contoh. Bacaan kita bagus, kita faham hukum hakam dan sebagainya. Tapi oleh kerana kita ni macam malah bagi orang lain, tu salah kita. Sama macam saf tadi. Sama macam saf tadi. Tak boleh buat macam tu. Kita kena dulu. Bab akhirat kita kena jadi orang yang pertama. Bab dunia kita boleh utamakan dia. Kita boleh utamakan dia. Bab akhirat kita kena dulu. Bab akhirat ni kita kena berebut. Tapi bukan makna berebut tu sampai kita tolak orang lain, tu taklah. Kena ada adab lah situ kan. Kena ada adab lah. Okay, kita habis sikit sampai 23, kita berhentilah. Kemudian yang ke-22, hendaklah ia bangkit mengantar sahabatnya itu sehingga sampai ke pintu rumahnya ketika ia keluar daripada rumahnya. Ini sama macam kita adab dengan tetamu kita lah. Kita hantar sampai ke pintu rumah. Bahkan lebih baik kita hantar dia sampai ke kereta dia. Sampai dia dah hilang daripada pandangan kita, baru kita masuk rumah. Tu adab dia. Dengan orang lain pun samalah. Bukan kata dengan sahabat. Dengan orang lain pun sama juga. Tapi dengan sahabat, macam tu lah. Adab dia macam tu. Orang dah hilang daripada pandangan mata kita, baru kita masuk dalam rumah kita. Yang itu yang dibuat oleh Imam Syafi'i ketika mana hantar Imam Ahmad sampai ke luar kota Baghdad. Luar kota. Bukan sampai luar pintu rumah, luar kota tu. Lagi hebat lah. Kita tak mampu lah nak buat macam tu. Takkan kita nak hantar dia sampai ujung pintu dulu kan, luar pada pintu dulu, dia nak balik miri contoh. Taklah macam tu kan. Ini maknanya adab dia sampai depan pintu rumah lah, sampai keluar rumah. Yang ke-23 adalah ia berdiam ketika sahabatnya bercakap sehingga ia selesai dari percakapannya, dan janganlah ia suka mencelah ketika sahabatnya sedang bercakap-cakap. Jadi kita berhenti dulu di sini. Nanti insya-Allah kita sambung seterusnya lah. Tak lama dah ni. Tak lama dah nak habis. Sikit lagi. Okey, nak habis ni kita mula dengan kitab yang barulah insya-Allah. Patutnya saya bawa kitab tu pada malam ni, tapi oleh kerana hari Khamis saya bercuti, kitab ada di pejabat. Hari ni dah memang cutilah. Jadi tak dapat nak bawa. Jadi hari Jumaat malam minggu depan lah insya-Allah saya bawa insya-Allah. Walaupun tak mula lagi, bawa kurang-kurangnya boleh tengok dulu lah, boleh review dulu apa-apa semua kan. Nanti bila kita dah mula kelas tu, senang lah. Oh ni dah baca dah apa semua kan. Maknanya baca dululah sebelum kita mula kelas insya-Allah. Jadi sekadar itu saja dapat disampaikan pada malam ni. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang lemah kurang itu daripada diri sendiri. Mohon maaf salah silap dan sebagainya. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.